بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت كما نوى سلفنا الصالح. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, tamunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama lagi, dapat menunaikan solat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat kita menyambung pembacaan kitab kita ni, kitab hadis 40. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk hadis yang ke-9. Betul dah ya tuan-tuan? Hadis yang ke-9 dah. Baik, insya-Allah kita akan baca dahulu hadisnya. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin. Al-hadithu at-tasi'u an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Hadis kita pada malam ini diberi tajuk tegahan dan perintah agama. Tegahan dan perintah agama. Jadi hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab hadis 40 ini, semuanya hadis-hadis yang mempunyai makna yang sangat banyak dan keluar hukum-hukum yang banyak. Cuma kita sahaja yang lemah, yang tidak dapat menghuraikan ke semua apa istinbat-istinbat, pengajaran-pengajaran yang diambil oleh ulama dalam setiap hadis. Jadi kita mengaji ni ringkas sahaja. Kalau boleh kepada orang yang alim mengajar, boleh jadi tak cukup dengan satu malam ini untuk menghuraikan hadis yang ringkas ini. Hadis ini banyak keluar ilmu daripada hadis ini. Baik, kita tengok dulu terjemahan. Arti hadis daripada Abi Hurairah, iaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, nama Abu Hurairah ni kita jumpa dah sebelum ni.
Dan nama asalnya ialah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu asalnya orang Yaman. Duduknya di satu kawasan dipanggil Dus, Yaman. Jadi beliau radhiyallahu ta'ala anhu berhijrah dari Yaman pergi ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu walaupun masuk Islamnya lambat dibandingkan dengan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali dan sebagainya, Sayyidina Abu Hurairah ni lambat masuk. Tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu ni adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mengikut catatan para ulama hadis, banyak hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa boleh berjadi lagu tu? Sebab beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini sentiasa duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas masuk Islam, beliau ini duduk di masjid dan dilantik menjadi ketua ahli suffah. Ahli suffah ini ialah golongan miskin yang duduk dalam masjid Madinah pada zaman dahulu. Jadi Abu Hurairah ni ketua dia. Jadi Abu Hurairah bila duduk dalam masjid tidak menikah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Beliau radhiyallahu taala anhu ni tidak berkahwin. Maka dia duduk di masjid. Rasulullah keluar daripada rumah, maka dia pun ikut. Dan dia belajar dengan Rasulullah, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digambarkan seperti bayang-bayang. Seperti duduk dia dengan Rasulullah itu seperti dengan bayang-bayang mana tidak berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni kita sebut juga, walaupun pernah sebut dah sebelum ni, ataupun kisahnya banyak. Jadi kita ambil sebab kata ulama inda zikri salihin tatanazzalu rahmat. Ketika mana kita menyebut kisah-kisah orang yang salih ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Duduk dalam majlis ilmu ni rahmat dah sebenarnya. Dan bila kita sebut kisah-kisah orang salih ini, insya-Allah Allah turunkan rahmatnya pada kita semua. Jadi diberitahu oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni dia ada tali panjang. Tali panjang tu dia sipu. Sipu ni ada riwayat kata dia sipu sebanyak 9,000 simpulan. Ada yang kata dia sipu sebanyak 12,000 simpulan. Sebab apa? Dia buat jadi semua sebeh. Sebuah tasbih. Jadi dibaca astagfirullah, astagfirullah, dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dengan jumlah itu. Dan Sayyidina Abu Hurairah ini orang yang sangat hebatlah. Orang yang zuhud ni satu. Zuhud ni sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau radhiyallahu taala anhu ni memang dia tak ada apa-apa. Dia memang tidak ada apa-apa. Dan Sayyidina Abu Hurairah pernah bercerita bahawa aku dahulu pernah aku terpaksa menahan lapar ni sampai aku terpaksa duduk ketar tangan lapar berdoa. Dan sehingga ada orang mari nak pijak kepala aku, nak pijak kepala aku sebab dia menyangka bahawa aku ni sawan, kena sawat. Dan pada masa itu orang dulu berubat dengan cara tekan kepala, tak seri melarat, tak betul tak seri berat. Jadi orang diingatkan lagu tu. Ayatnya sebenarnya bukan, aku lapar dah pada masa itu. Jadi beliau ni seorang yang zuhud dan tidak, pada zaman itu tak ada apa-apa. Tapi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini jadi amir, dilantik jadi gubernur. Walaupun begitu, walaupun dia sudah menjawat jawatan dan beliau mendirikan rumah tangga, ada anak, tetapi kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu tetap dengan cara itu, cara zuhud. Cara tidak mahu kepada dunia. Bahkan antara kata-kata masyhur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni dikata kepada anak perempuan dia, kata apa? La talbisi az-zahab fa inni akhafu alayki al-lahab. Jangan pakai emas. Orang Tino boleh pakai emas, tapi Sayyidina Abu Hurairah sebab dia ajar anak dia supaya jangan gila kepada dunia, gila kepada kemewahan, jangan pakai emas, kerana aku takut ke atas kamu api neraka. Dan diriwayatkan oleh guru kita bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni dia sifat kurma yang Rasulullah bui. Ada satu riwayat yang menceritakan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni
diberi buah kurma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu uncang, kita kata dalam satu apa kita panggil, kain yang diikat gitu, dan dia pun ambil. Kata Rasulullah, makan kalau mu lapar mu makan. Maka Sayyidina Abu Hurairah ini tak tengok pun ada berapa dalam itu. Ada yang kata asal dia makan bersama Rasulullah, kemudian tinggal 27 gitulah, 27 butir ataupun 20 berapa biji kurma tinggal dalam itu. Bila lapar makan. Dan Sayyidina Abu Hurairah tak pernah tengok dalam itu tinggal berapa. Makan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, buah kurma ini bertahan bersama dengan aku sehingga zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman Rasulullah bui tu, dia pegang, dia simpan tu. Bila lapar makan. Dan simpanan itu ada dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertahan sampai zaman Sayyidina Uthman. Dan dia kata buah kurma itu hilang pada masa orang memberontak. Pada waktu manusia memberontak dan kain itu hilang. Kalau tidak boleh jadi ada lagi. Jadi nak ceritanya begitu zuhud kehidupan beliau radhiyallahu taala anhu, dan juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak habis-habis buah kurma berpuluh tahun makan. Baik, jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, maka hendaklah kamu menjauhinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu dengannya, wama amartukum bihi, maka hendaklah kamu mengerjakan daripadanya seberapa daya kamu. Fa'tu minhu mastata'tum. Baik, dalam kitab syarah Syekh Ibn Daqiq al-Aid, Amba sebut banyak kali nama ini, nama seorang ulama yang mensyarahkan kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Ini salah seorang lah ramai ulama yang mensyarahkan kitab. Jadi hak Amba tengok dan rasa suka tengok dan nampak mudah untuk dibaca, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn Daqiq al-Aid, syarah pada hadis 40 ni. Kata Syekh Ibn Daqiq al-Aid, dalam riwayat Muslim, dalam hadis Muslim, cerita hadis ini panjang. Cerita hadis ini panjang sikit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalnya Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Rasulullah kata, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas kamu haji, maka tunaikanlah haji. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begitu, Rasulullah kata bahawasanya haji wajib dilaksanakan, maka ada seorang sahabat mengikut ulama, nama sahabat itu ialah Al-Aqra' bin Habis. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, akullu amin ya Rasulullah, adakah nak pergi buat haji ni setiap tahun? Bila Rasulullah tak royak kan? Rasulullah kata, kamu diwajibkan menunaikan haji. Kemudian Rasulullah tak kata apa? Rasulullah tak kata apa? Maka dia pun tanya, akullu amin ya Rasulullah, adakah kena pergi setiap tahun? Dia tanya begitu. Bila dia tanya gitu, Rasulullah pun duduk dia. Nabi SAW duduk dia. Dia pun ulang lagi, akullu amin ya Rasulullah, adakah setiap tahun nak pergi buat haji? 3 kali dia ulang. Dia ulang soalan itu 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW pun jawab, lau qultu na'am la wajabat, kalulah aku kata ya, maka akan jadi wajiblah pada kamu tiap-tiap tahun. Mulut tanya, adakah kena pergi tiap-tiap tahun? Adakah kena pergi tiap-tiap tahun? Adakah kena pergi tiap-tiap tahun? Kalau sekiranya aku kata ya, maka letihlah kamu nak buat. Kena pergi tiap-tiap tahun. Adapun orang zaman dulu, dia duduk dekat dengan Madinah, duduk di Mekah. Kita duduk di Malaysia nak pergi tiap-tiap tahun. Allah, susah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya royak begitu sahaja. Kemudian barulah disebut hadis ini, hadis yang kita baca, apa-apa yang aku perintahkan maka buatlah sedaya upaya. Sambungnya daripada peristiwa yang berlaku itu, barulah Rasulullah kata, apa sahaja perintah yang aku perintahkan kepada kamu, fa'tu minhu mastata'tum, buatlah sedaya mungkin, sedaya upaya yang kamu mampu. Tak payah tanya. Jadi kata ulama, oleh kerana Rasulullah tak sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebut kena pergi tiap-tiap tahun ke tak, maka sebenarnya ulama berbahas panjang ni hadis ni. Ulama berbahas, adakah kena pergi tiap-tiap tahun ataupun tak kena pergi tiap-tiap tahun. Sebab jawapan Rasulullah tu nampak seperti tergantung. Kalau aku kata ya, maka kena pergi tiap-tiap tahun. Tapi jumhur ulama, di sisi mazhab, di sisi jumhur ulama dan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, haji ini wajib hanya sekali seumur hidup. Sebab kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kata ya, maka dia akan jadi wajib tiap-tiap tahun. Jadi dalam hadis ini sebenarnya banyak perbahasan fiqh. Kemudian ulama bahas pula, adakah kena pergi setiap tahun ataupun tidak. Satu, adakah kena pergi selalu ataupun kena pergi tahun depan atau tahun seberikutnya. Itu perbahasan ulama keluar daripada hadis ini. Maka dari sini kata ulama, hadis ini sebenarnya mentafsirkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bukan taqatih, fattaqullaha mastata'tum. Ada satu ayat Al-Quran sebut fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sedaya kamu mampu. Bertakwalah kepada Allah sedaya kamu mampu. Maka ulama pun bahas, bukankah ada satu lagi ayat Al-Quran yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita dah biasa dengar semua, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna takwa? Takwa ni maknanya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi daripada ayat itu menunjukkan kepada kita bahawa kita ni kena buat segala perintah Allah dan kena tinggal segala larangan Allah. Tapi dalam hadis ini, dalam hadis yang kita belajar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa'tu minhu mastata'tum, mengikut kemampuan kamu. Maka kata ulama, sekiranya kamu tidak mampu, maka kita boleh buat sebelaya yang mungkin. Contoh lagu mana? Contohnya kita nak semayang tak boleh diri, tak mampu nak berdiri, maka kita dibolehkan sekiranya tidak mampu untuk solat dalam keadaan duduk. Contoh, tak boleh nak duduk, boleh lagi nak solat dalam keadaan mengiring dan sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab mastata'tum, boleh buat sekadar yang kamu mampu. Buatlah seboleh sedaya mungkin. Katakanlah nak pergi buat haji, sebenarnya kena pergi buat haji tapi tidak mampu, maka tidak mengapa. Tunggulah sampai mampu, tunggulah sampai ada kemampuan, maka pergi buat haji. Katakanlah kita nak ambil air semaya, tak ada air, ataupun kita sakit, tak boleh kena air, maka kita boleh bertayamum. Sebab itu kata ulama, fattaqullaha mastata'tum wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Buat sedaya upaya yang kamu mahu, yang kamu mampu. Jadi daripada sini banyaklah keluar hukum-hukum yang berkait dengan hadis ini. Saat ni yang bersebut pasal dua ayat ni tuan-tuan. Kali tuan-tuan tak ada perasan, ada dua ayat Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut fattaqullaha mastata'tum, satu ayat. Satu lagi ayat disebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada dua ayat lah. Pertama, bertakwa kepada Allah maknanya laksanakan segala perintah Allah mengikut kemampuan kamu.
Ayat yang satu lagi, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau orang yang perhati ayat ini nampak seperti tidak selari. Bukan tidak selari, nampak seperti hak ni suruh laksanakan walau dengan apa cara sekalipun. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, walau apa cara pun kena buat. Hak ni pula, takutlah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah mengikut kemampuan kamu. Maka kata ulama, pada dua ayat ini sebenarnya adalah tafsiran antara satu sama lain. Ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Maknanya laksanakanlah perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya ialah takutlah kepada Allah mastata'tum, mengikut apa yang kamu mampu. Selama mana kamu mampu melaksanakan perintah Allah, buat sekat-sekat boleh. Itu adalah tafsiran kepada ayat itu. Itu kata ulama. Baik, mastata'tum, sambung. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu dengannya, saya baca dah tadi. Dan sesungguhnya, silap. Bagi hak yang kedua dulu. Mula-mula sekali, apa-apa yang aku tegahkan kamu daripadanya. Gitu baru tu. Apa-apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Ya start gitu dulu. Maksudnya, apa sahaja benda yang aku larang, maka kamu kena jauhi. Apa yang aku suruh, maka kamu kena kerjakan sedaya yang kamu mampu. Ada dua perbezaan. Ayat yang mula-mula Rasulullah SAW kata, benda yang aku larang. Contohnya apa Rasulullah larang? Rasulullah larang berzina. Kemudian apa lagi Rasulullah SAW larang? Rasulullah larang minum arak. Banyak lagi lah larangan-larangan Rasulullah SAW. Jadi apa sahaja yang Rasulullah larang, maka tinggalkan dia. Tak ada kompromi. Tinggal terus. Tinggal. Apa yang dilarang, tinggal. Dan apa yang diperintah, buat sedaya mungkin. Gitu. Jadi ada perkataan sedaya mungkin. Mastata'tum, untuk perintah-perintah Allah. Adapun untuk larangan-larangan Allah ataupun larangan-larangan Rasulullah SAW, tinggalkan ia. Tinggal. Mungkin tinggal. Tak sudah memikir apa, tinggal. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi. Mari jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, saya ni nak masuk Islam. Saya nak masuk Islam. Tetapi ada satu benda yang saya tak boleh tinggal. So benda tak boleh tinggal. Maka ditanya, apa yang kamu tak boleh tinggal? Yang saya tak boleh tinggal ialah saya tak boleh tinggal berzina. Suka berzina. Tak ada apa. Suka berzina. Jadi kalau kita mau kecek gitu, bahasa ni pasal apa? Kalau kita tapi Rasulullah SAW dia jawab lagu lain. Rasulullah SAW kata, baik, kalau kamu tak boleh tinggal berzina, tak apa, tak boleh tinggal zina, tapi aku nak tanyamu beberapa soalan. Maka Rasulullah bertanya, apa perasaan kamu sekiranya ibu kamu berzina? Apa perasaan kamu? Dia berjawab, ibu aku berzina, aku tak boleh terima. Mana boleh terima ibu aku berzina? Okey. Apa perasaan kamu sekiranya adik perempuan kamu berzina? Dia jawab, adik perempuan aku berzina, aku tak boleh terima. Tak boleh terima, aku akan cari jatah mana berzina dengan adik perempuan aku ni, tak boleh terima. Rasulullah bertanya lagi, baik, apa perasaan kamu sekiranya isteri kamu berzina? Dia kata tak boleh terima. Aku tidak boleh terima. Tak boleh terima. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, sekiranya kamu berzina, hak ni mu tak boleh terima, hak tu mu tak boleh terima, hak ni tak boleh terima. Sekiranya kamu berzina, mungkin ingat bahawa perempuan yang kamu berzina itu, mungkin dia adalah seorang isteri kepada lelaki. Bayangkan macam mana perasaan suami dia. Mungkin juga dia adalah seorang anak kepada seorang ibu. Bagaimana perasaan anak lelaki dia? Mungkin juga dia adalah abang kepada seorang perempuan. Dia adalah adik kepada seorang lelaki.
Abel pula tu. Adik pada seorang lelaki. Maka bagaimana perasaan Abel dia? Maka bila kena gitu, dia bunuh dia. Kemudian Rasulullah SAW pun ambil tangan Nabi SAW yang mulia, letakkan di atas dada dia. Letak atas dada, dan Rasulullah SAW akad balik tangan tu. Bila akad balik tangan tu, katanya lelaki itu, selepas Rasulullah mengangkat tangan tu, dia kata, tidak adalah benda yang paling aku benci atas dunia ini melainkan zina. Tidak adalah. Mula-mula tadi kata tak boleh tinggal zina. Tak boleh tinggal zina. Tapi bila Rasulullah tanya soalan-soalan begitu, maka Rasulullah letak tangan ni mahal ni. Kalau kita tapak patai lagi, tak ada nak tanya apa dah. Ni pasal mana nak berzina. Tapi Rasulullah SAW dengan dakwahnya, dengan lemah lembutnya, bila dia angkat tangan, maka lelaki itu kata, tidak ada benda yang paling aku benci melainkan zina. Dan kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, hafizahullah ta'ala, remaja pada hari ini, lelaki-lelaki pada hari ini, mesti dibetulkan akal fikiran dia. Kena baiki otak dia. Sebab otak dia memandang maksiat itu molek. Mereka, manusia ini memandang maksiat itu, benda-benda yang haram itu molek, mengikut pandangan dia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi baiki pemikiran dia, suruh dia memikir lagu mana. Jadi bila dia memikir tu, barulah dia nampak, rupa-rupanya benda ni uduk. Rupa-rupanya benda ni adalah hudud. Begitu. Jadi apa sahaja benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Tinggal. Walau bagaimanapun kata ulama, sekiranya kita berdepan dengan situasi keadaan di mana darurat, tak boleh minum arak, asalnya tak boleh minum arak, tetapi katakanlah tidak ada minuman dah, kita ni nak mati lolo dah. Dahaga kebulunya begitu subuhnya, tak ada apa-apa dah. Maka yang ada pada masa itu hanyalah arak contoh. Maka dalam keadaan itu, kalau tak minum mati, minumlah untuk dengan kadar menyelamatkan nyawa. Situ tak apa. Di situ tidak mengapa. Adapun dalam bukan isu darurat berapa serba, maka tinggalkan segala larangan Rasulullah SAW. Baik, adapun apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita laksanakan. Kecek dah saat ni. Maka kita laksanakan. Sebab apa kita kena laksanakan segala perintah Rasulullah SAW? Kerana apa sahaja perintah Rasulullah SAW ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebankan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, jadi laksanakan sedaya yang kita mampu. Kemudian sambungan daripada hadis ini, Rasulullah SAW kata, maka sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh banyak pertanyaan mereka. Orang-orang sebelum kamu ini telah binasa sebab apa? Sebab mereka banyak bertanya soalan. Banyaknya bertanya soalan, dan berselisih mereka dengan nabi-nabi mereka. Jadi mafhum yang ringkas daripada hadis ini ialah, apa saja perintah daripada Rasulullah SAW, maka kita laksanakan. Sebab apa? Sebab tak siri jadi sebuah Bani Israel. Bani Israel tahu kan cerita? Bani Israel, kan kita baca surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah tu lembu betina. Al-Baqarah ni lembu betina. Al-Baqarah itu surah yang paling panjang dan diberi nama Al-Baqarah, ambil pada kisah lembu betina yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ringkas cerita, moga kita tidak mengaji tafsir pada malam ini. Ringkas ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Bani Israel untuk cari lembu betina seka dan sembelih. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, disebut dalam Quran. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk menyembelih lembu betina. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kemudian mereka bertanya balik, qalu atattakhizuna huzwa? Ya Allah kau dok. Sebab rasa macam tak ada kaitan. Ya Allah kau. Tanya, ya Allah kau. Sebab isu kes yang sebenar ialah kes pembunuhan.
pelaku pembunuhan pada masa itu. Tapi nak sesaki kena cari lembu. Aish, atattakhizuna huzwa, katanya bapa Bani Israel. Maka dia tanya, qala innahu yaqulu inna qalu atattakhizuna huzwa. Dia pun tanya Nabi Musa AS, Bani Israel. Dia tanya apa? Dia tanya, wahai Musa, lembu betina tu nak hak tua ke nak muda? Nak muda ke nak tua? Dia tanya. Kalau dia pergi cari tu pakai settle masalah. Maka bila ditanya, turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Allah kata lembu itu tidak muda dan tidak tua. Payah cari tidak muda dan tidak tua. Kemudian tanya lagi soalan, wahai Musa, lembu tu warna gap dia Tanya pula warna gap. Padahal dia pergi, habis selesai masalah. Bila ditanya warna gap, maka turunlah ayat, inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Warnanya kuning keemasan. Lagi cari mana? Kuning keemasan. Lepas tu tanya pula, wahai Musa, lembu tu hak jenis liar dalam hutan ke lembu hak jenis orang pera? Hak orang pera wak nan ni. Wak apa nama nan ni gapo sebut? Tanya pula. Maka dia jawab, lembu tu lembu liar. Lembu tu lembu liar. Jadi oleh kerana ditanya, akhirnya susahlah kerja. Bila susah kerja, maka susahlah. Dan diriwayatkan dalam tafsir, disebut kisah ni dalam tafsir, lembu itu terpaksa dicari dan dibeli dengan harga yang mahal. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi asalnya boleh ambil mana-mana lembu, tapi oleh kerana banyak bertanya. Baik, jadi dibuat situ bawah nota kaki, disebut bentuk-bentuk pertanyaan ada 3 jenis. Kita ni bukan kata tak ditanya langsung soalan, boleh tanya, tapi ada beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan orang-orang jahil untuk mengetahui hukum-hukum agama, seperti hukum sembahyang, wuduk dan lain-lainnya adalah wajib. Kalaulah kita nak tahu betul-betul dan kita memang tak tahu sungguh, nak tahu kita ni tak erti semaya dan sebagainya, maka boleh nak tanya, silakan tanya, tak apa. Yang kedua, pertanyaan untuk meluaskan ilmu pengetahuan, bukan untuk diamalkan bagi diri sendiri, seperti dalam perkara fatwa, hukumnya fardu kifayah. Yang kedua ini ialah kita bukannya nak beramal, tapi kita nak tahu hukum. Kita nak tahu hukum, apakah hukum bagi masalah ini dan bagi masalah itu. Maka itu di situ kata ulama hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan sepahak mula-mula saat ni. Yang ketiga, pertanyaan yang tidak diwajibkan atau yang sia-sia. Tanya benda yang tak penting. Tanya umur Nabi Adam masa meninggal berapa buat apa? Tak ada guna. Tahu tak ada beza apa. Tanya Nabi ni tanya tentang benda yang tidak menambahkan iman pun. Benda yang kalau kita tahu pun kita tidaklah kata kuat beribadat pada Allah, maka itu adalah sia-sia. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Kesimpulan hadis, setiap orang hendaklah menjauhkan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Yang pertama. Yang kedua, segala suruhan agama hendaklah dikerjakan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Disebut ni, fa'tu minhu mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Segala suruhan agama hendaklah dikerjakan dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mengerjakan suruhan agama adalah mengikut yang terdaya. Sekiranya tidak mampu, maka kita buat sekadar yang kita mampu. Dan Abu ayat dah saat ni bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja perintah yang Allah beri pada kita sebenarnya kita mampu buat. Sebab Allah tidak akan memberi perintah melainkan apa yang kita mampu melaksanakannya. Jadi kalau kata, saya tak boleh puasa, saya ni puasa 30 hari tak boleh, saya tak boleh puasa. Jadi hak sebenarnya kita mampu berpuasa, melainkan dia sakit, itu cerita lain. Tapi tiba-tiba dia kata, saya tak boleh lah nak semaya, itu pelawak dia tu, malah saya tak boleh lah nak semaya, saya tak boleh lah nak puasa. Hakikatnya apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni mampu kita buat. Yang keempat, orang yang tidak menurut perintah agama tidak akan selamat.
Orang yang tidak menurut perintah agama tidak akan selamat. Yang kelima, Islam menyeru kepada perpaduan dan menjauhkan perselisihan. Sebab orang zaman dahulu mereka banyak mempertikaikan para nabi dan rasul. Jadi Islam menyuruh kita kepada perpaduan, mengikut apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasul. Yang keenam, kejadian yang menimpa umat-umat yang terdahulu hendaklah dijadikan tauladan, seperti kisah Bani Israel yang kita sebut saat ni. Dan yang ketujuh, dilarang banyak bertanya perkara yang sia-sia, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Boleh pergi lagi kan ya? Rasa cepat ya malam ni. Kau masuk dah waktu? Masuk dah? 1 minit lagi. Oh, Masya Allah, 1 minit lagi tuan-tuan. Jadi kalau pergi pun tak boleh dah. Hadis kita yang seterusnya, yalah sungguh masuk dah waktu. Allah. Jadi apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan yang hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.